Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri pembelajaran subjek kafa ni berkaitan dengan subjek adab. Okey. Bagi tahun 3, iaitu apa yang kita nak bincangkan pada kali ini adalah berkaitan dengan adab menziarahi rakan. Okey. Seperti mana yang kita tahu, setiap orang mesti ada rakan, mesti ada kawan, mesti ada sahabat-sahabatnya. Okay, so apa adab ketika kita menziarahi atau pergi berjumpa dengan kawan kita tu pun ada adab-adabnya. So kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan adab menziarahi rakan ataupun adab menziarahi kawan-kawan kita. Okay, kita teruskan dengan adab menziarahi rakan. Kita tengok dulu. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, masa yang sesuai. Yang ketiga, memberi salam. Yang keempat, masuk jika mendapat izin. Yang kelima, memelihara tingkah laku. Dan yang keenam, menutup aurat. Okey, ini adalah antara adab-adab ketika kita menziarahi rakan. So, bila kita nak pergi menziarahi seseorang, kita hendaklah berziarah itu dengan niat yang baik. Dengan pasang niat yang baik untuk menghubungkan silaturahim, untuk bertanya khabar dia. So, jangan kita terapkan dalam diri kita tu pergi dengan niat yang tidak baik. Pergi dengan cara nak menipu dia ke, pergi dengan niat untuk ambil harta benda dia ke. Okey, kemudian kita kena pergi pada masa yang sesuai. Elakkan pergi pada masa-masa yang kita tahu niat kita tu. Okey, kalau aku pergi rumah orang tu pukul 12 tengah hari, mesti boleh makan apa yang ada kat rumah dia. Sebab waktu tu waktu orang makan tengah hari. Niat kita tu pun dah tak elok. Ditambah lagi dengan masa kita pergi tu, masa yang tak sesuai. Pergi rumah orang pukul 2, 3 pagi. Ketuk pintu. Siapa yang nak terima tetamu pada masa tu kan? Okey. So, lepas tu bila sampai kat rumah dia tu, kita kena bagi salam. Okey, jangan main redah je masuk walaupun dia tu kawan rapat kita. Aku dah biasa dah kat sini. Kat rumah dia ni dari kecil lagi aku main. So, masuk macam tu. Tak boleh, Okey, memberi salam. Kemudian masuk jika mendapat keizinan. Bila dijemput, baru masuk ke rumah dia. Jangan kita main redah je. Dan bila dia dah bagi kita masuk, jagalah tingkah laku kita semasa berada dalam rumah orang lain, serta semasa kita nak pergi menziarahi kawan kita tu, nak pergi melawat rumah kawan kita tu, pakailah pakaian yang sopan, yang menutup aurat. Okey, seterusnya kita tengok perkara yang dilarang apabila menziarahi rakan. Apa perkara yang dilarang apabila kita pergi menziarahi kawan kita? Okey, antaranya adalah niat yang tidak baik, berziarah lewat malam, masuk ke rumahnya tanpa meminta izin, membuat bising di rumah rakan, makan dan minum terlalu banyak, membuang sampah merata-rata, berkunjung ketika ibu bapa rakan tiada di rumah, dan tidak menjaga pergaulan. Okey, ini adalah antara perkara-perkara yang dilarang ketika kita menziarahi kawan kita. Yang pertamanya adalah
Niat yang tidak baik yang telah kita bincangkan tadi, pergi kerana nak menipu dia, pergi kerana nak songlap apa yang dia ada. Contohnya kawan kita tu ada kereta kontrol lah kan. Kita kata pagi tadi dia cerita kat sekolah dia baru beli kereta kontrol. Kita pun pergi ke rumah dia pada masa tu dengan niat nak curi kereta kontrol yang dia ada tu. Yang dia baru beli tu. Okey. Kemudian jangan berziarah pada lewat-lewat malam, pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi pergi melawat. Okey. Pergi berziarah kat rumah orang. Kemudian masuk ke rumahnya tanpa minta izin. Dah selalu datang kan. Dah masuk je lah. Tak minta izin pun. Okey, kemudian membuat bising di rumah kawan. Jangan buat bising di rumah dia. Okey, duduk elok-elok. Okey, berbual elok-elok, jangan buat bising, lari sana sini. Okey, kemudian jangan makan dan minum terlalu banyak kat rumah orang. Kemudian membuang sampah merata-rata. Okey, berkunjung ketika ibu bapa kawan tu tak ada kat rumah. Elakkan untuk berkunjung ataupun pergi ke rumah kawan semasa mak ayah dia tak ada kat rumah. Risau sebabnya kalaulah kita pergi mak ayah dia tak ada. Kemudian kebetulan hari yang kita pergi tu ada barang-barang mereka yang hilang. Kemudian risaunya takut kita yang dipersalahkan. Macam-macam lagi lah. Kemudian tidak menjaga pergaulan. Okey. Tidak menjaga pergaulan ni mungkin ada kawan kita tu ada kakak ke ataupun adik perempuan ke kita main. Biasa je kita main dengan kakak dan adik perempuan dia tu macam kita main dengan kakak kita. Okey, nampak macam biasa. So kita dah tak jaga batas pergaulan kita dengan orang lain. Ataupun kalau kita ni perempuan, kita pun pergi main dengan abang-abang kawan kita tu sama je buat macam abang kita sendiri. Maklumlah dah rapat kan. So still lagi kena jaga. Okey, kena jaga pergaulan. Okey. Seterusnya kepada faedah menjaga adab menziarahi rakan. Faedah menjaga adab menziarahi rakan. Okey, kita tengok apa faedah-faedahnya. Okey. Yang pertama, mengeratkan hubungan silaturahim. Menjaga kebajikan rakan. Mendapat pahala, berkenalan dengan keluarga rakan, dan menyampaikan dakwah Islamiah. Okey, ini di antara faedah-faedah kita menjaga adab semasa menziarahi rakan. Yang pertamanya, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita dengan kawan kita tu. Kemudian kita dapat menjaga kebajikan dia. Kita pergi dengan niat yang baik, bukan nak menipu, bukan nak berbohong, bukan nak mencuri dan sebagainya. Kita akan menjaga kebajikan kawan kita tu. Kemudian secara tak langsung kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan dapat berkenalan dengan keluarga kawan kita tu, bertegur sapa dan menanyakan khabar mereka dengan mak ayah dia. Okey. Tanya khabar makcik sihat ke, pakcik sihat ke. Cakap tujuan kita datang nak ziarah kawan kita ni. Okey. Kemudian kita menyampaikan dakwah Islamiah. Di antara apa perkara yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suka pergi melawat kawan-kawan, sahabat-sahabat baginda. So secara tak langsung pada masa kita pergi ke rumah kawan kita tu, kita boleh menyampaikan dakwah Islamiah. Okey. Seterusnya, akibat tidak menjaga adab menziarahi rakan. Apa akibat sekiranya kita tidak menjaga adab menziarahi kawan? Okey. Yang pertama,
mendapat dosa, kebajikan rakan terabai, menggalakkan amalan mungkar, menimbulkan perpecahan umat, dan memutuskan hubungan silaturahim. Ini adalah perkara-perkara akibat tidak menjaga adab menziarahi kawan. Semestinya kita akan mendapat dosa sekiranya kita tidak beradab, kemudian kebajikan kawan kita tu akan terabai, kita akan lupakan kebajikan kita, kita hanya pentingkan diri kita sendiri, kemudian menggalakkan amalan mungkar, menggalakkan amalan yang tak baik, mencuri, berbohong, menipu, apatah lagi santau kalau ada kan. Kemudian menimbulkan perpecahan umat. Bila kita tak beradab semasa kita pergi berziarah, orang akan orang tak akan terima dah kita masuk ataupun berkunjung ke rumah dia. Orang dah tak akan berkawan dengan kita dah. Dalam masa yang sama kita telah memutuskan hubungan silaturahim. Okey. Dan saya rasa sekadar itu sahaja berkaitan dengan adab menziarahi rakan. Semoga video ini dapat membantu untuk kita sama-sama mengulang kaji, untuk kita sama-sama menerapkan etika adab dalam diri kita tu semasa pergi menziarahi rakan. Okey? Dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.